Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang mulia pada pengurusi Imam Bilal, ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah panjangkan umur kita. Dan tak berapa hari lagi kita akan masuk pula tahun baru ni. Tu dia. Allah Ta'ala bagi nikmat sihat kepada kita. Sama-sama kita dapat melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Yakni kita sembahyang maghrib. Itu dikatakan perintah Allah. Dan dengan cara yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan berjamaah. Dua perkara di situ. Satu, melaksana perintah. Yang kedua, dengan secara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kita dapat sembahyang dengan berjamaah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala taruhkan umur kita ni. Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan berbagai-bagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba, maka mestilah kita kena membanyakkan bersyukur kepada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah yang diberikan nikmat kepada kita ni, sehingga tak habis yang kita nak bilangkan nikmat. Yang paling besar nikmat itu yang kita telah tahunya ialah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dan juga dengan nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita boleh melakukan ibadah kepada Allah. Tu dia. Kita boleh bersyukur kepada Allah. Kita boleh melakukan sembahyang berjamaah, tadarus Quran, zikrillah dan sebagainya. Dan juga kita bersama-sama duduk dalam majlis ilmu ni. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Ta'ala ni nak ambilkan kekuatan yang ada pada kita ni, maka ketika tu tak boleh lagi dah yang kita nak melakukan amal ibadah. Tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan. Tetapi hari ni Allah Ta'ala masih bagi sihat kepada kita, ada kekuatan untuk kita melakukan ibadah kepada Allah. Jangan kita duk sengka kata kita kuat, kita tak ada penyakit, kita muda lagi, tak apa. Tu dia. Lambat laginya kita ni nak mati. Sebab tu semua ni Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Apabila Allah Ta'ala kehendak nak ambilkan kekuatan yang ada pada seseorang hamba ni, dan tersebut dalam hadisnya, Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat mencabutkan kekuatan yang ada pada hamba. Kalau kita tengok dalam sebuah kitab, Daqaiqul Akhbar, sebelum daripada orang tu dia nak sakit ni, Allah Ta'ala perintahkan malaikat bersama-sama dengan dia. Ada 4 malaikat. Bersama dengan seseorang hamba ni ada 4 malaikat. Malaikat yang pertama, apabila Allah Ta'ala nak bagi sakit seseorang, nak ambil nikmat sihat ni, Allah Ta'ala perintah pada malaikat yang pertama, wahai malaikat aku,
aku pergi ambil lah. Anta khudha al-quwwata fi abdi. Aku pergi ambil kekuatan yang ada pada hamba aku. Yang kita boleh duk berjalan, yang kita boleh duk makan, yang kita boleh ke sana ke sini, yang kita boleh ziarah sana sini, yang kita boleh pergi pasar pagi, pasar malam, yang kita boleh duk mari masjid, duduk majlis ilmu, semua ni sebab ada kekuatan yang diberikan oleh Allah. Tetapi apabila sampai satu tahap, sampai satu masa yang mana Allah Ta'ala cabutkan kekuatan, malaikat dia cabut kekuatan tadi, apa jadi? Fayad'ufu, maka jadi lemahlah seseorang hamba Allah ni. Nah, tapi kita Allah Ta'ala masih bagi peluang lagi. Sebab tu tak boleh kita ghalib, tak boleh kita lalai daripada nikmat sihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ni kita makan lalu. Dah, kita boleh makan segala-galanya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila sampai satu masa yang mana apabila seorang tu Allah Ta'ala cabut dah kekuatan dan Allah Ta'ala perintah pula malaikat yang kedua, sungguh cabutkan nikmat lazat makanan yang ada pada mulut hamba ni. Allah Ta'ala kata, wahai malaikatku, anta khudha ladzatat ta'am fi min famihi. Aku pergi ambil lah kelazatan makanan yang ada pada mulut hamba. Lah ni hujan-hujan ni ubi kayu pun lalu ni. Dah, kalau orang dulu gak buah jering tu dia rebus cicah dengan apa, dengan kelapa muda ni. Sedap. Semua boleh makan belaka. Sebab apa? Sebab ada kelazatan di mulut hamba. Tapi apabila sampai satu masa Allah Ta'ala cabut tu, orang uzur ni, orang sakit ni tak ada selera nak makan makanan tu, tak ada. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah cabut. Allah Ta'ala perintah malaikat buang, cabut, ambil lazat makanan yang ada pada mulut. Ketika tu makan apa pun tak lalu dah. Tu. Nah, kari kepala 9 pun tak lagi dah. Nah, tu dia. Siakap yang besar buat apa saja tak lalu. Sebab apa? Sebab lazat yang ada pada mulut kita tak ada. Lagi pula malaikat yang ketiga ni, Allah Ta'ala perintah pada malaikat yang ketiga, cabutkan nur yang ada pada muka hamba. Yang kita apabila sihat ni ada muka tu nampak, orang panggil dah, cahaya nur tu ada. Nampak singa, orang panggil singa ada. Tapi apabila orang tu dia uzur, dah kadang-kadang kita pergi ziarah orang sakit ni tak cam. Dah berubah muka dia. Sebab apa? Allah Ta'ala perintah pada malaikat an ta'khudha an-nura fi wajhil abdi. Aku pergi ambil, aku pergi cabut nur cahaya yang ada pada muka hamba aku. Fayakunu musfarran, maka ketika itu muka dia jadi pucat lah. Muka dia pun jadi layu. Tengok pun tak berapa kenal dah. Ada. Dan yang keempat, malaikat yang keempat ni, Allah Ta'ala perintah pada malaikat yang keempat, wahai malaikat aku, an ta'khudha jami'a dhunubihi fil abdi. Engkau pergi ambil lah segala dosa-dosa yang ada pada hamba aku. Tapi apabila dosa ni dosa apa? Dosa kecil. Orang yang sakit, yang dia redha dengan apa yang diberikan oleh Allah, nah, maka Allah Ta'ala nak ampun dosa. Allah Ta'ala nak ampunkan dosa hamba. Tu dia. Baik. Sakit ni lama mana? Sakit ni tak tentu ni. Ada orang sakit sebentar, ada orang sakit lama, ada orang sakit sebulan, setahun, sampai puluh-puluh tahun pun ada. Kadang-kadang ada dengan sakit tu membawa pada mati pun ada. Kenapa? Sekiranya kalau Allah Ta'ala nak bagi apa? Nak bagi sihat semula. Nah, sihat dia tu bukan dengan sebab makan ubat. Bukan ubat tu boleh bagi sihat dah. Tu sebagai asbab saja. Apabila Allah Ta'ala nak bagi sembuh penyakit seseorang sakit yang ada pada hamba ni, Allah Ta'ala perintah semula malaikat yang ambil kekuatan tadi ni. Allah Ta'ala kata, wahai malaikat aku, kamu pergi letaklah kekuatan yang ada, dan kekuatan pada hamba aku tu. Apabila malaikat yang pertama ni pergi letak kekuatan, maka jadi kuatlah.
maka jadi sembuhlah penyakit dia. Kalau demam juga jadi kebah demam dia. Dan malaikat yang kedua geletak semula lazat yang ada pada mulut. Ketika tu rasa dan makan pun sedap. Rasa nak makan macam-macam. Yang ketiga Allah Ta'ala letak semula nur yang ada pada muka hamba ni. Ketika tu dia nampak segar, nampak sihat, air muka dia tu nampak jernih. Tetapi malaikat yang keempat ni Allah Ta'ala tak perintah. Sehingga malaikat yang keempat duk tunggu. Dah duk tunggu bila Allah Ta'ala nak perintah seletak mula dosa ni. Maka lama kelama malaikat ni dia mengadu, ya Allah, tiga-tiga malaikat yang ambil kekuatan aku perintah semula letak pada dia. Yang ambil lazat pun letak semula di mulut hamba. Yang ambil nur pada muka tu dah pulang semula dah. Tapi aku ni belum lagi akan perintah letakkan dosa dia. Allah Ta'ala kata, wahai malaikatku, kamu tak payah letak dah dosa dia tu. Sebab apa? Sebab dia tanggung sakit itu pun teruk dah. Dia sabar, dia redha dengan apa yang aku buat bagi dia ni. Maka aku nak ampunlah dosa hamba aku ni. Sebab tu muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dia butung semata. Jadi orang beriman walaupun sakit pun Allah Taala nak ampun dosa. Tu dia. Sebab tu mana Allah Taala masih bagi lagi nikmat pada kita, belum Allah Ta'ala ambil lagi kekuatan, belum lagi Allah Ta'ala ambil kelazatan makanan yang ada pada mulut kita, belum lagi Allah Ta'ala bagi sakit, maka sama-samalah kita bersungguh-sungguh dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana tak ada suatu pun yang boleh nak bersama-sama dengan kita malaikat amal ibadah yang kita lakukan. La yatba'ul mar'a ila qabrihi ghairu tuqa wal amalus soleh. Tidak akan ikut seseorang kepada kubur sewaktu dia kembali, sewaktu dia mati ni. Tak ada satu pun yang mengikut dia selain daripada taqwa dan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Tu dia. Sebab tu kadang-kadang orang ni dia macam-macam. Dia rasa lambat lagi nanti buat masa tua. Tu dia. Kita ni duduk tua tiap-tiap hari dah ni. Lebih-lebih lagi nak masuk hijrah baru pula 1440. Mana tua setahun. Baru ni 1439. Dia nak masuk pula 1440. Jadi tua pula. Tapi kadang-kadang nafsu kita ni tak rasa tua. Nafsu ni rasa muda. Sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi peringatan kepada hamba ni. Allah Ta'ala sebut di dalam hadisul Qudsi. Allah Ta'ala kata, ya abdi, wahai hambaku, qad kabira sannuka, sesungguhnya engkau ni telah tua dah. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, qad kabira sannuka, sesungguhnya engkau ni umur banyak. Akan ni tua dah. Tiap hari duk tua. Esok tua sehari. Lusa tua pula. Tulak duk tua-tua ni. Tu dia. Allah Ta'ala kata, ya abdi, wahai hambaku, waraqqa jilduka. Kamu tengok kulitmu tu. Dah kulit kita dulu terik. Lah ni kecuk dah. Tu tanda kata tua. Ya abdi, wahai hambaku, wadaqqa azmuka. Dan tulang kita pun tak kuat dah. Tulang reput pahu. Tani panggil pahu. Silap-silap sikit patah, geliat, sakit, bekok. Tu tanda kata umur tu banyak. Baik. Allah Ta'ala firman lagi dalam hadis kursi, ya abdi, wahai hambaku, fastahyi minni inda ma'asiyatik. Hendak malulah oleh kamu akan daku ni di sisi kamu nak buat maksiat. Kadang-kadang kita ni umur tu banyak dah. Rambut pun warna putih dah. Nampak? Tapi ada juga di kalangan hamba tak malu kepada Allah. Tak malu ni mana macam mana? Masih duk ikutkan hawa nafsu dia lagi. Masih duk ikutkan nafsu amarah.
tak mau ikutkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata hendak malulah oleh kamu kerana kamu ni banyak dah umur. Nah, tua dah. Malu makna macam mana? Kamu buatlah apa yang aku perintah, kamu tinggalkanlah apa yang aku larang. Itu mana orang yang malu. Malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Kita lah ni dek kira nak malu tak bagi malu pada manusia ya. Nah, tak bagi malu kepada manusia. Padahalnya malu ni kena malu kepada Allah. Jangan malu kepada manusia, malu kepada Allah. Tu dia. Allah Ta'ala kata fastahyi minni, hendak malulah oleh kamu dan di sisi kamu nak buat maksiat. Nah, kalau kita teringat nak buat apa benda kemungkaran, ingatlah malu kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala amat mengetahui setiap-tiap gerak-geri kita ni, semua catat belaka. Setiap-tiap perkataan yang keluar daripada mulut kita, semua tanda habis. Nah, tersebut dalam hadis, sehingganya suara kita dek mengerang. Waktu kita sakit ni, waktu kita demam, dia dek mengerang. Ada orang jenis suka merang. Demam tak banyak mana pun. Dah, tapi suara tu lebih dia hung dia tu semua malaikat tanda belakang. Nampak? Makna tak ada jalan yang kita nak lari dan tak ada berdalih yang kita kata nak lari daripada Allah Taala tu. Itu mana Allah Taala Maha mengetahui dengan apa yang kita buat. Tu dia. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana semua yang kita nak buat perkara yang nak boleh taat kepada Allah, nak menjadikan hamba yang sempurna di sisi Allah ni, dia kena ada satu benda. Ialah kita kena ada sifat sabar. Sebab tu malam ni sikit kita akan berkongsi tentang sifat sabar ni. Kerana nak sampai kepada maksud kita. Nak sampai kepada benda-benda yang kita cinta. Benda-benda yang kita cari. Benda yang kita tutup, tak kira lah sama ada benda tu dunia ataupun benda tu akhirat. Nikmat di akhirat ataupun nikmat di atas dunia. Nak senang dunia, nak senang akhirat, ia kena ada satu sifat orang panggil as-sabru, sifat sabar. Sebab tu dalam syair kata la astashilanna su'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Ni kita kena ada sifat ni. Apa kata dia? La astashilanna su'ba, hendak bilang mudahlah oleh kamu akan yang payah. Ini orang panggil sifat sabar. Kalau kita mengaji nahwu, lam sinta litalab, tutup. La astashilanna su'ba, hendak bilang mudahlah oleh kamu akan yang payah. Benda payah tapi kita bilang mudah. Hujan, biasa ya. Boleh mari ya, sampai masa boleh kita mari berjamaah. Ada majlis ilmu, panas pun kita mari, hujan pun kita mari. Bilang mudah. Tak fikir banyak kali. Ni duk buka pintu tu 10 minit duk di pintu saja. Duk fikir nak mari surau, kau tak mari. Tengok atas gelap. Tengok jam nak masuk maghrib dah. Nak pergi ke tak pergi ni? Nak pergi ke tak pergi? Tu. Apabila orang tu nak sampai kepada mutlamak dia, nak menjadi hamba yang sempurna, bilang mudah. Kena sabar situ tu. Bilang mudah akan yang payah. Sehingga kamu dapatkan akan yang cita-cita. Faman qadatil amalu, maka tak dapatlah akan benda yang cita-cita tu. Illa lisabiri, malaikat bagi orang yang sabar. Nampak? Orang dulu ni sama ada benda dunia akhirat tak kira. Kalau orang tu nak dapat kebun, nak dapat sawah, bendang yang elok, padi bagus, padi baik, padi yang elok, dia kena bergala. Dulu orang bergala dulu. Dan bergala, lepas tu bergerak pula, lepas tu menyedung. Dan orang dulu dia cedung, lah ni petani ni masih cedung lagi padi tu. Dan dia cedung tu dia tak jarang-jarang. Sebab apa? Padi tu elok. Semua tu dia bilang mudah belaka tu. Supaya nak dapat beras, supaya nak boleh makan hari-hari ni, dia bilang mudah. Barulah dia dapatkan akan benda yang dia mau, benda yang dia cita. Tu dia. Orang dulu dia buat kebun getah.
Nak dapat kebun ni kena tebah hutan dulu. Kena tebang pokok besar-besar. Dulu mana ada mesin semua tu, guna kapak ya. Tapi dia bilang mudah benda tu. Ada sifat sabar, maka campailah dia, dapatlah kebun getah, dapatlah sawit, dapat kebun, dapat hasil daripada usaha dia. Sebab apa dapat? Sebab dia sabar. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Itu kita kira dari segi dunia. Lebih-lebih lagi akhirat. Yang kita nak senang dapat lepas daripada azab kubur. Nak macam mana lepas daripada azab kubur, nak macam mana lepas daripada mizan, nak macam mana lepas daripada mahsyar, lepas daripada sirat hingga dapatkan syurga Allah, pun kena sabar. Sabar di atas melakukan segala perintah-perintah Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, sanggup tinggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu mana baru dah dia dapat akan al-matlub, akan benda yang dia tuntut, dapatlah keserenakan yang hakiki, yakni setelah dia dapat melepaskan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu kejayaan yang sebenar. Maka semua nak dapat ni kena ada sifat apa? Kena ada sifat sabar. Tu dia. Habis dekat tu. Jadi kata musannif, bab yang keempat pada menyatakan sabar. Ada bab yang keempat pada menyatakan sabar. Ketahui olehmu bahwasanya sabar itu, sabar ni menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya. Sabar-sabar dia pantangkan diri dia daripada marah. Marah atas sesuatu yang tiada disukainya, yang tiada setuju dengan nafsu kita. Rasa nak marah tapi kita tahan. Rasa nak marah tapi kita tahan. Tu orang panggil sabar. Dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Nah, lidah kita ni pun, kita ni sikit-sikit duk mengadu pada manusia. Ada masalah cerita pada orang tu, ada masalah sikit cerita pada orang ni. Dalam masalah dalam keluarga kita pun duk cerita pada orang lain juga. Kita tak mengadu kepada Allah. Orang duk cerita pada makhluk ni, orang tu tak sabar. Orang yang sabar dia tak cerita pada manusia, yang dia cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu bangun malam, ceritalah masalah-masalah yang dia ada. Dia cerita pada siapa? Pada Allah. Minta pada siapa? Pada Allah. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Maka apabila kamu nak minta, hendaklah kamu mintakan kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana orang nak sampai kepada sabar ni, dia boleh tahankan lidah dia daripada mengadu kepada makhluk. Dia tak mengadu, dia tak cerita pada makhluk. Kita zaman sekarang lebih teruk lagi. Bukan cerita seorang tak, satu dunia tahu hal kita ni. Sebab apa? Facebook dan WhatsApp dalam grup. Hari ni tak boleh makan, orang rumah tak masak. Duk cerita juga. Hari ni anak ni tahu gimana ni, lari tak mau balik rumah. Duk cerita merayu hal dalam telefon. Tu dia. Kita tak merayu hal kepada Allah. Tulis masalah, bukan telefon tu boleh menyelesaikan masalah. Bahkan benda tu pula akan kembali benda yang buruk pada kita. Boleh membawakan fitnah macam-macam fitnah. Boleh orang nak kucarkan akan keluarga kita. Tu punca daripada telefon yang kita duk tengok galik sekarang ni. Macam-macam masalah tulis di situ. Nak makan pagi pun tulis situ. Nak makan tu dia tak bismillah dulu, dia buku gambar dulu. Atau panggil menyalahi dengan agama kehendak tu. Sebab tu muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak makan sedap-sedap, siakak seekor. Dah seekor sekilo. Dah buat steam. Tu dia. Kita ambil gambar, hantar kawan kita kebetulan duit habis.
Lapar tak makan tengah hari lagi, dia tengok telan air liur je lah. Mana kita boleh berdosa tu dengan sebab menyakitikan kawan kita dengan tak sedar-sedar. Nampak? Nah, orang kawan tu dia tengah duk lapar. Dah duit tak ada nak beli makanan. Nah, kita ni duk makan sedap. Kita pun hantar pada kawan kita, tengok makanan yang sedap-sedap, yang dia tengah duk lapar, duk orang panggil menyakiti tak dia? Menyakiti saudara orang panggil. Tu dia banyak. Dah perkara-perkara yang fitnah sekarang ni banyak sangat. Habis kat tu. Sebab tu lah ni, dulu mengupak dengan mulut. Sekarang ni mengupak dengan tangan. Nah, canggihnya dunia ni, mengupak dengan tangan, mulut tak cakap dah. Tapi tangan duk mengupak. Sama. Duk fitnah orang tu pun dengan tangan. Duk fitnah orang ni dengan tangan. Duk maki orang tu. Semua tu guna tangan je. Tu dia. Nampak? Maka hukum dia sama ya. Orang yang memfitnah tak kira dengan mulut, dengan tangan. Dulu dengan mulut sebab tak ada telefon. Dah dia fitnah, dia pelaga orang tu, pelaga orang ni. Dah, tu dia maki orang tu, dia maki orang ni dengan mulut. Tapi lah ni, orang panggil dunia moden, dia guna dengan tangan. Boleh memfitnah orang lain, boleh maki orang lain, boleh tuduh orang lain dengan tangan. Tu dia. Habis kat tu. Jadi makna kata orang yang nak dapat hakikat sabar ni apa dia? Dia boleh mengadu kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis kat tu. Berkatalah oleh Al-Imamul Ghazali. Berkatalah oleh Al-Imamul Ghazali. Dah kata di mana? Di dalam kitab Al-Arba'in. Nama kitab dia. Imam Ghazali ni banyak dia karang kitab. Ulama besar lah Imam Ghazali ni. Tapi ada juga orang nak tuduh Imam Ghazali. Teruk sungguh. Nah, Imam Ghazali dulu dia masyhur dengan fuqaha. Orang alim fiqh. Tapi apabila semenjak dia belajar ilmu tasawuf, Allah Ta'ala buka macam-macam ilham kepada dia. Dan sehingga dia masyhur dalam medan ilmu tasawuf. Tu dia. Habis, tengok Imam Ghazali ni orang mana? Orang zaman mana? Qurun yang kelima. Tu dia. Tahun yang ke-500 Hijrah tu. Lepas tu sekarang sampai berapa ratus tahun dah? 900 dah. Dekat-dekat dengan 1000 tahun dah. Tapi masih orang duk guna kitab dia. Tu makna kata ilmu dia keberkatan. Ilmu dia ilmu berkat. Kita tulis tak ada siapa tengok kitab kita. Lepas tu duk maki Imam Ghazali. Tunjuk kata kita lebih. Tu dia. Habis dekat tu. Dia kena beradab dengan ulama-ulama besar ni. Tu dia. Dia kena ada adab. Ni kadang-kadang tuduh ulama. Tu dia. Dan ulama-ulama besar dan martabat maqam auliya illah yang damping diri dengan Allah daripada muqarrabin, al-mahbubin. Tapi kita ni boleh duk kata macam-macam. Dia panggil su'ul adab. Baik. Imam Ghazali dia kata dalam kitab Arba'in. Dia kata mana? Bermula hakikat sabar itu. Bermula diri sabar. Hakikat ni mana mahiyatus syai'. Itu mana hakikat. Hakikat ni mana mahiyatus syai'. Diri sabar tu. Sabar tu apa dia? Kata dianya tetap yang membangkitkan akan agama. Tetap ni mana menang perkara yang membangkitkan agama. Apa perkara bangkit agama? Akal dan amalan kita. Benang sebelah akal, benang sebelah amalan. Tetap tu pada melawan akan yang membangkitkan keinginan nafsu. Gapo membangkitkan nafsu? Syaitan. Tu dia. Jadi makna kata orang boleh mengatasi syaitan, orang yang boleh mengatasikan nafsu dia, itulah orang yang sabar. Itulah diri sabar. Nafsu dia tak mau berjamaah, nafsu dia tak mau ibadah, nafsu dia tak mau mengaji, nafsu dia nak buat benda tu benda ni, tapi dia boleh lawan, dia boleh tahan diri dia, dia boleh paksakan diri dia untuk melakukan perintah Allah, untuk sembahyang, untuk baca Quran, mengaji dan sebagainya. Itu mana orang yang sabar. Nampak tak? Tu dia. Orang yang boleh menang akal dia dan amal dia pada melawankan
akan yang membangkitkan keinginan nafsu. Dah, mana nafsu tu kalah. Nah, ataupun perkara yang duk menyerukan nafsu tu daripada syaitan tu, dia kalah. Menang sebelah ibadat, menang sebelah akal dan amal kita. Itu mana orang yang sabar. Tu dia. Habis kat tu. Sebab tu kita nak menegakkan agama ni, dia dengan sabar belaka tu. Kalau tak sabar, tak boleh nak buat. Nah, nak menjalankan undang hukum-hukum Allah ni pun kena sabar. Dan kadang-kadang orang yang tak nampak ni tak tahu. Sebalik daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala tu apa dia? Tak, bukan kata semata-mata hukum Allah Taala ni kita tengok teruk. Kita fikir dengan akal kita ni, oh kalau orang curi ni kena potong. Teruk. Nampak? Tapi dia tengok juga. Tengok macam mana, bukan kata curi kena potong selalu dah. Tengok dia ambil benda tu di mana. Dan cara dia nya, kena dia curi itu tempat pertaruhan. Dia taruh elok dah. Dan tu kita pakai mutu depan rumah, kunci duduk di mutu, orang curi. Tu tak kena. Nampak? Dia banyak cara dia lagi tu. Tu dia. Orang ambil benda kita tapi bukan tempat yang kita simpan, bukan tempat dia. Tak boleh nak hukum dan potong tangan dia. Nampak? Habis kat tu. Tu dia. Ni orang panggil nak menegakkan agama ni, nak menegakkan hukum-hukum Allah ni, dia kena sabar. Tak sabar tak boleh nak buat. Tu dia. Nah, sama ada hukum hudud ke, sama ada hukum ta'zir. Hukum ta'zir. Ta'zir ni hukum memalu. Nah, baru ni apa ni hukum nak memalu dia supaya dia supaya dia perik. Tadi panggil perik, serik. Tak mau buat dah. Atau panggil ta'zir. Ta'zir ni makna memalu. Tapi ta'zir dia ada hak dia. Kalau nak pukul dia tak boleh lebih daripada 40 kali rotan. Sebab hukum hudud sekurang-kurangnya apa? 40 kali rotan. Hukum hudud sekurang-kurang dia 40 kali rotan nisbah orang yang minum benda keras, minum benda mabuk. Tu dia. Kalau nak ta'zir tak boleh sampai tahap tu. Dan qadar 6 rotan tu sikit jelah. Tu dia. Apa hikmat sebaliknya? Hikmat sebaliknya supaya nak bagi dia tu rasa malu nak buat ni, nak buatkan benda-benda kemungkaran ni. Tu dia. Dia ta'zir ni terpulang kepada tempat masing-masing, dia tak sama tu. Dan terpulang kepada amir. Terpulang kepada amir pada tempat masing-masing. Dan sesuai buat macam ni supaya dia malu, supaya dia tu boleh tinggalkan benda-benda kemungkaran tadi. Habis kat tu. Nah, sebab tu dia buat sebaik-baiknya tempat terbuka. Supaya nak malu, kalau tempat tutup, buat situ orang lain tak tahu. Nah, kalau dia pukul banyak mana pun, tak ada apa. Dia keluar, dia tak ada apa, nampak gitu. Sebab tu nak hasilkan ta'zir kena bagi dia malu. Tu ta'zir, ta'zir makna memalu. Tapi kita menutup ke mana? Nak malu tapi katuk, tak bagi nampak, tak malu. Pas tak malu ta'zir apa? Tak ta'zir apa bagi. Tu dia nampak. Habis kat tu. Kalau dia tak puasa, ambil puyuk gatun tekak dia. Ambil sudu, ambil pinggang tu, gatun tekak, tulis kata orang ni tak puasa. Umur dah 48 dah. Tapi tak puasa lagi. Bawa speaker satu, halo, wahai adik kakak, tengok ni orang ni tak puasa ni. Tak malu ni. Ta'zir tu. Tu terpulanglah kepada tempat masing-masing supaya seorang hamba Allah ni dia boleh tinggalkan benda kemungkaran tadi. Nak buat benda tu kenapa? Nak sabar. Tak sabar tak boleh buat. Tu dia. Habis kat tu. Kerana manusia pada manusia ni dua puak. Sebab apa kita kena tetap diri kita membangkitkan agama ni? Kena lawankan nafsu ni. Sebab dalam diri kita ni ada dua tentera, dua puak. Ni orang panggil tashbih lah ni. Tashbih tubuh kita ni sebagai satu medan. Tubuh kita satu padang, yang ada dalam padang tu dua puak daripada tentera. Yang berperang dua tadi. Maka dalam tubuh kita ni ada dua tentera. Ada dua tentera ni. Setiap orang manusia ni, sama ada laki-laki, sama ada perempuan, dia ada dua tentera dalam tubuh kita ni yang duk berlawan ni. Tu dia.
dua puak tentera yang berlawan keduanya dua tentera. Duk berlawan setiap masa, setiap saat, setiap minit, setiap jam duk berlawan ni. Nak gapo dia dua puak ni? Belakang tu. Yang pertama, tentera yang pertama ialah akal dan segala yang membangkitkannya, membangkit kepada taat kepada Allah. Itu satu tentera. Akal kita dan amalan perkara-perkara yang membangkit kepada taat kepada Allah ni. Satu. Yang kedua dan keduanya ialah syahwat, segala nafsu kita ni. Dan segala yang menyerunya, dan segala yang menyeru, yang menolong kepada syahwat ni. Dua ni duk berlawan ni. Dalam diri kita duk berlawan dua ni. Dan yang menyeru kepada syahwat apa? Syaitan. Tu penolong dia. Tu dia. Nampak? Apabila dua tentera ni dibenang semana-mana. Nah, kalau benang sebelah akal, orang ni orang baik. Orang ni orang yang bertuah. Orang ni orang yang beruntung. Orang yang mulia di sisi Allah. Sebab apa? Sebab akal dia tak pernah buat benda yang tak baik. Akal sentiasa dia suruh kita buat benda baik. Nah, contoh kita bangun subuh ni, hujan-hujan ni. Bangun, tengok pukul 5.30 dah. Ada 20 minit lagi. Nak bangun tak mau bangun. Nak tidur sikit lagi ke? Sembahyang di rumah apa. Nah, akal kata pula, tak boleh lah. Kita tidur lama dah. Dah, pukul 11 dah tidur semalam. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam dah. Lepas tu nak bangun. Dah, nak dapat ganjaran. Dapat pahala yang banyak. Dapat syurga Allah. Akal duk kata pula. Nafsu pula, duk gila itu, tu makna kata duk berlawan dalam tubuh kita ni. Kenapa? Tu. Lepas tu, nafsu ni tambah penolong dia kuat pula. Siapa? Syaitan. Sebab tu tersebut dalam hadis Nabi SAW. Apabila Tok Bilal tu azan. Apabila Tok Bilal tu, dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Iblis ni dia tak duk diam. Nah, sebut dalam hadis, amara iblis sujunudahu, telah memerintahlah oleh iblis. Siapa iblis ni? Bapak syaitan. Iblis ni hak lawan dengan Nabi Adam dulu ni, hak tak mau sujud kepada Nabi Adam tu, hak dia kata dia lebih daripada Nabi Adam. Tu dia. Amara iblis sujunudahu, telah memerintahlah oleh iblis akan tenteranya. Siapa tentera dia? Minasyayatin, daripada syaitan-syaitan. Perintah pergi ke mana? Pergi kepada rumah-rumah orang yang nak hadir kepada berjamaah. Kita orang beriman ni apabila dengar azan ni, dia rasa orang azan dah. Nak buat siapan nak mari masjid, nak buat persiapan nak mari surau untuk semayang berjamaah. Apabila kita buka pintu, syaitan pun sampai di pintu juga. Tu dia. Hadap mari kaca hati tu dia dah tu. Tapi kita tak nampak dia. Buka pintu nak ambil selimut tu, ingat kalau orang belah lembu di tengah panas tak minum air lagi ni. Nampak? Tu kalau duk ingat benda tu, benda hak tak siap ni, duk ingat, mari ingat belaka. Nah, sehingga dia tinggalkan takbih mari masjid, tu mana berjaya dia. Kalau dia ni benang pula, dah dia tinggal juga, lawan juga boleh mari, maka syaitan bersama-sama dengan dia. Apabila masuk semayang ni, dia dak kacau hati kita pula. Kita takbir Allahu Akbar, dia pun dak ingat, uzkur, ingatlah olehmu kaza wa kaza, ingat pada benda tu, ingat pada benda ni. Dia ingat orang rumah pesampah balik surau kena beli gula habis. Nak beli gula putih ke gula hak merah. Semua dah ingat tu. Tu dia. Membawa je nak juga tipu kita ni. Tak ada Nah, syaitan ni untuk nak bagi kita baik, tak ada. Sikit pun tak ada. Tu dia. Habis kat tu. Ni dua puak ataupun dua tentera yang duduk berlawan di dalam tubuh kita ni. Tu dia. Habis kat tu. Nah, maka jika menang yang menyeru agama, kalau menang sebelah akal kita ni,
Itu mana perkara yang menyuruh pada agama. Nah, benang sebelah akal yang menyuruh agama dua lah, akal dan malaikat. Malaikat punya tolong kita. Tu dia. Dan tengok apabila waktu subuh ni, dan malaikat kata bangunlah oleh kamu, hei anak Adam, padamkan api tu. Orang tak bangun subuh ni, orang duk pingat api. Pingat untuk siapa? Pingat untuk dia. Nak bakar diri sendiri. Tu orang panggil orang zalim diri sendiri. Nampak? Kita duk faham zalim ni buat zalim pada orang. Siapa nak zalim diri sendiri? Siapa nak pukul dia? Tak ada lah. Kita nak kira kata zalim ni pukul lah. Padahal orang yang tinggalkan agama Allah ni, itu orang panggil zalim dia sendiri dah. Orang tinggal semayang, orang tinggal baca Quran, orang tinggal buat benda baik, tinggal perintah Allah, mana dia duk zalim diri sendiri. Tu dia. Bangunlah oleh kamu, padamkan api-api itu, kata malaikat. Habis kat tu. Ni nak masuk musim hujan ni. Allah, banyak cubaan ni. Tu dia. Nah, maka jika menang yang menyuruh agama, nascaya telah hasil pangkat sabar. Benanglah, dapatlah sabar tu. Hasillah sabar. Apabila menang sebelah agama, sebelah akal kita. Yang ni kita dapat boleh mengerjakan ibadah kepada Allah. Sebab tu orang boleh ibadat taat kepada Allah ni, ialah dia termasuk dalam golongan apa? As-su'ada, orang-orang yang bertuah. Al-a'izzah, orang-orang yang bertuah. Tu dia. Dan kalau orang tu dia benang sebelah apa? Benang sebelah nafsu dia, benang sebelah syaitan, maka dia rugilah. Orang panggil masuk dalam al-ashqiya. Tu dia. Habis. Dan bermula sabar itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Sabar ni tutup fardu ain di atas tiap-tiap orang kena sabar. Wajib di atas tiap-tiap orang kena sabar ni. Tu dia, tu fardu ain. Sama ada sabar atas mengerja taat yang wajib. Taat yang wajib apa? Semayang 5 waktu, sehari semalam. Sampai Ramadan kena puasa Ramadan. Dia harta zakat, zakat hul dan nisab kena keluar zakat. Nah, apabila harta dia cukup dah, selamat jalan, kena mengerjakan haji. Ini panggil kena sabar belaka. Maka sabar di atas kita nak buatkan ibadah yang wajib, maka sabar tu pun wajib kena sabar. Nah, baik. Atau dia wajib sabar atas mengerjakan taat yang wajib. Atau sabar atas meninggal maksiat pun wajib juga. Nak tinggal benda mungkar, nak tinggal benda maksiat, wajib kena sabar. Kena lawan dia. Kena boleh benang kita pada meninggalkan akan maksiat tadi. Tu dia. Dan sebab tu kata Sayyidina Ali, sabar di atas meninggal maksiat lebih sukar, lebih susah daripada sabar di atas mengerjakan taat. Banyak orang boleh semayang ni, tapi nak tinggal maksiat nombor ika dak dekat situ. Nah, orang yang suka beri nombor ika, dak berjudi ni, semayang, payah di atas kepala. Bila bokek ada nombor ika, tak boleh tinggal benda tu. Payah nak tinggal tu. Tu dia. Nampak? Sebab tu nak tinggalkan maksiat tu lebih susah daripada nak sabar di atas mengerjakan taat kepada Allah. Atau sabar atas bala. Sabar atas bala yang diberikan oleh Allah ni. Adapun sabar atas mengerjakan ibadah yang sunat, dan sabar atas meninggalkan yang makruh dan yang harus, maka iaitu sunat. Sabar tu sunat. Sabar kita nak buat apa? Nak sembahyang sunat qabliyah. Sabar di atas kita nak sembahyang sunat ba'diyah. Sabar kita nak sembahyang duha. Sabar kita nak bangun qiyam tahajud pada waktu malam. Sabar tu sunat. Sebab kita nak buat benda yang sunat, maka sabar tu sunat. Sabar di atas nak mengerjakan yang wajib, maka sabar tu wajib kena sabar. Sabar di atas kita nak tinggalkan benda yang haram, maka wajib kita kena sabar juga pada meninggalkan maksiat. Sabar di atas meninggalkan benda makruh tu sunat. Siap sabar di atas nak buat benda sunat pun sabar tu hukum dia sunat. Banyak dah.
Tu dia. Sebab tu sunat ni pun kita nak buat juga. Nah, amalan sunat ni. Sebab amalan sunat ni besar. Nah. Tu dia. Orang nak mendampingkan diri kepada dengan Allah ni ialah yataqarrabu bin nawafil. Mendampingkan diri dengan buat benda sunat. Tapi janganlah kita tak qada. Dulu masa hero dulu ni dah kita pernah tinggal sembahyang. Lepas tu kita tak mau qada, pakai buat dak gitu lah, tak boleh. Dia kena qada. Dia kena qada. Kalau ada qada kena qada dulu. Tu dia. Muslimah jadi kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunat rawatib ni besar ni. Macam mana tersebut? Tu dia. Siti Aisyah katakan orang yang jagakan sunat rawatib ni menepati Allah dia tu duk membinakan istana di dalam jannah. Duk bina rumah. Hebat ni. Satu dia semayang qabliyah, semayang sunat ba'diyah, maka dia tu sedang duk membinakan istana dia di dalam jannah Allah. Tu bukan main-main, bukan lekeh-lekeh dak. Ni apa ni? Sunat dapat. Sunat dapat gitu. Kerana tak buat qabliyah ni, gaduh kerana. Sunat tak apa, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Siapa kata tahu? Buat daba. Tinggal rugi. Tu sunat. Kita buat takrif baru pula. Sunat ni buat dia laba, tak buat dia rugi. Asal sunat mana? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Tu makna asal takrif sunat. Barang yang diberi pahala apabila kita buat dan tak ada kena azab apabila kita tinggal tak buat, tak ada kena azab. Kita dak ambil hak yang tu. Tak kira kata nak laba untung, tak kira. Kata buat sunat dapat untung, tinggal sunat rugi. Tu dia. Nampak dah? Habis kat tu. Demikian juga sabar atas membalas akan orang yang menyakiti dan menzalimi akan dikau. Maka iaitu sunat juga. Sunat juga. Orang buat zalim kita, orang duk kata pada kita macam-macam, kita pun diam buat dak. Ni payah belakang ni. Orang panggil akhlak khuluqin azim, akhlak yang besar. Napa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk lalu rumah tu, lalu gak habis kecil uta atas belakang Rasulullah. Lalu rumah tu dah ada macam-macam, dah dia lontar menyakiti Rasulullah. Rasulullah balas tak? Tak balas apa. Rasulullah doa hidayah. Dah. Padahal dalam fiqhnya kalau orang buat menyakiti kita sekali, nak balas balik boleh, tapi sama banyak dengan dia buat kita tu lah. Jangan dia kata kita satu patah, kita balas 10. Tak benda dia berdosa pula tu. Apabila orang tu satu hari Rasulullah lalu kot tu tak kena belakang dia najis ni. Rasa pelik, tanya orang ni pergi mana? Orang ni sedang uzur. Rasulullah naik ziarah. Rasulullah dia ziarah. Kalau kita mampu pergi, kena. Lama dah aku duduk susah ni. Rasulullah naik ziarah. Apabila Rasulullah naik ziarah, terkejut dia. Ni asbab hidayah ni. Tak payah mana asbab hidayah. Panggil akhlak yang mulia ni. Wahai Muhammad, aku ni dak buat menyakiti kamu setiap hari ni. Tapi orang yang awal mari ziarah aku ialah kamu. Hari ni apa yang kamu bagi pada aku nak terima belaka, kata dianya. Maka Rasulullah kata, kamu ucaplah kalimah syahadah. Kamu akan berjaya. Dunia berjaya, akhirat berjaya. Dapat Islam. Akhlak ni, besar akhlak ni. Kita nak dakwah orang bukan Islam kerana tak puasa. Ramadan tak puasa. Dah terawih duduk kedai kopi. Yang kita tengok sama. Aku pun tak puasa, dia pun tak puasa. Dia tolong beli nasi pada aku pula. Tok Pek tu kata. Macam mana dapat hidayah? Tu dia. Habis dekat tu. Mana kena jagakan akhlak. Akhlak yang baik. Tu dia. Habis. Tetapi bahkan pahala orang yang sabar di atas membalas orang menyakiti dia ni,
sangat besar. Sangat besar. Pahala dia sangat besar. Kerana firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya sahaja disempurnakan akan sekalian yang sabar akan pahala mereka itu. Allah Ta'ala nak sempurnakan pahala mereka itu dengan ketiadaan kira-kira banyaknya. Tengok. Tak boleh nak kira. Benda tak boleh nak kira ni banyak tak? Banyak. Allah Ta'ala nak bagi pada siapa? Allah Ta'ala nak menyempurnakan pahala ni kepada orang yang bersifat dengan sabar. Itu dia. Sebab itulah muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni pun nak selamat dunia akhirat kena ada sifat sabar. Nak sempurnakan ubudiyah kita kena sabar. Kalau tak sabar tak boleh buat. Sama ada nak senang hidup dunia ataupun akhirat kena ada sifat sabar. Nak dapat ilmu kena sabar, nak dapat harta kena sabar, nak dapat senang di akhirat, dapat syurga Allah pun kena sabar. Barulah kita akan mencampaikan benda-benda yang kita cita. Kalau tak sabar, tak sampai. Tak dapatkan al-maqsud, tak dapatkan al-matlu. Sampai kepada Allah, dapat redha Allah. Itu dia. Semua ni berhajat kepada sifat yang besar, ialah sifat sabar. Sebab tu Allah Ta'ala katanya, Allah Ta'ala bersama dengan sabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan sabarlah oleh kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Ma'as sabirin. Maka ma'a sini orang panggil ma'iyah khassah. Kalau kita mengaji juga orang panggil ma'iyah khassah bimaknal aun. Apa dia? Allah Ta'ala tolong orang yang sabar. Nak dapat kemenangan, sabar. Tengok semasa peperangan Hudaybiyah. Orang sekat. Rasulullah dan sahabat tak boleh masuk Mekah. Sayyidina Umar duk geram dah. Duk kacik gigi dah. Sayyidina Ali pun sama juga. Rasulullah masuk, kita perang. Tak apa, sabar. Dan saya tahallul situ. Kan orang sekat dia buat ihram dah. Dia kena tahallul situ, kena bayar dam, sembelih situ. Apabila dengan sabar ni, Allah Ta'ala bagi Mekah percuma ya. Itu dia. Masuk Mekah dengan tak payah berperang dah. Allah Ta'ala bagi menang Mekah, Fathul Makkah tu. Itu dia. Apabila menang Mekah ni ke, Allah, Sayyidina Ali ni ke, ingat lagi orang duk tapar dia. Ingat tak? Mula-mula Rasulullah nak hijrah kepada Madinah tu. Orang nak hijrah pada Madinah, Rasulullah kata, wahai Ali, mu tidur tempat aku ni. Kita akan berjumpa di Madinah. Apabila buat musyrikin naik, orang ni cabut pedang nak takir dah. Jangan takir lagi, terkejut dia, gerak dia dulu. Gerak Muhammad ni, dia kamat Rasulullah. Gerak-gerak tengok, Ali la Muhammad, dan bukan Muhammad ni. Tanya Ali, Muhammad mana? Ali pun kata, mu tanya aku, mu duk jaga. Dia duk jaga, duk likur rumah Rasulullah. Mu ni tanya aku, mu duk jaga. Tu wak musyrikin ni marah, pai bagi penapah, bagi penumbuk. Sakit tarik Sayyidina Ali pergi di depan Kaabah. Duduk nyanyi situ. Sayyidina Ali kata, aku ingat seko-seko, tak ingat kerana dia kenal belaka. Orang ni pun dia kenal ada buat dia ni. Apabila siapa buat Fathul Makkah, benang Mekah ni, kata mana? Hari ni macam-macam mana pun aku nak cicang daging-daging buat apa aku dulu ni. Geram sangat. Terdengar pada Rasulullah. Sayyidina Ali kata, hazal yaum yaumul malhamah. Hari ni hari daging. Hari aku nak cicang kuat ni. Aku marah sangat ni. Nabi dengar telinga dia, Nabi katanya, wahai Ali, hazal yaum yaumul marhamah. Tengok kelak Rasulullah ni. Rasulullah kata, wahai Ali, hari ni hari yang kita kena lembut lebih daripada hari-hari yang lain. Tengok Rasulullah. Apabila lembut daripada hari lain ni, asbab hidayah orang lain tu masuk Islam pula. Abu Sufyan pun masuk lepas pada Fathul Makkah juga. Ni sebab apa? Sabar yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebalik pada sabar tu macam-macam pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kira nak benang mata tak sabar dah. Buat menyakiti orang tu pula, usak benda tu benda macam-macam. Macam mana dapat pertolongan daripada Allah? Nampak? Tu dia. Sebab tu
kejayaan duk pada sabar. Tu dia. Maka mudah-mudahan sedikit dah kita kuliah kita malam ni sebagai jadi manfaat pada kita. Dah kita usahalah supaya ada dalam diri kita ni dah orang sifat sabar, masuk dalam golongan as-sabirin. Dah innallaha ma'as sabirin. Allah Taala tolong bantu orang yang sabar tadi. Tu dia. Nah, habis kat tu dan kita sambung semula pula bila wallahu alam. Nah, mudah-mudahan akan jadi manfaat pada kita dunia dan akhirat. Wallahu alam. Tu dia. Lepas tu ada soalan sikit.